Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid mengenai sejarah tingkatan 1, bab 2, zaman air batu, standard kandungan 2.1 hingga 2.3. Apa yang anda akan pelajari pada hari ini ialah pertama, mengenali dunia kita, kedua, mengenali zaman air batu dan yang ketiga, memahami garis masa zaman air batu. Kita pergi kepada 2.1 dunia kita. Pengetahuan tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita, tetapi juga memahami tentang dunia. Dunia merupakan bumi tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Bumi pada hari ini melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca, hidupan yang ada dan kedalaman lautan. Kemajuan sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi semenjak jutaan tahun dahulu. Pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan fizik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi terbentuk. Terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mamut dan harimau bertaring panjang. Pembentukan fizikal bumi. Pertama, bumi pada 650 juta tahun dahulu tiada kehidupan. Kedua, bumi pada 390 juta tahun dahulu, air laut masih lagi tawar, wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. Ketiga, bumi pada 195 juta tahun dahulu. Pada zaman ini adalah zaman Jurassik dan hidupan utamanya ialah dinosaur. Keempat, bumi pada 94 juta tahun dahulu. Dinosaur telah mengalami kepupusan dan rupa bentuk benua telah mula kelihatan. Yang kelima, bumi pada 18,000 tahun dahulu. Pada masa ini, kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Paras air laut juga telah meningkat. Dan yang keenam adalah bumi yang kita hidup pada masa ini. Murid-murid semua, iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Manakala lautan pula terdiri daripada laut, selat dan teluk. Lautan merupakan kawasan air masin yang meliputi 71% bentuk muka bumi. Terdapat 5 lautan di dunia iaitu Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Selatan dan Lautan Arktik. Selat pula merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan, manakala teluk merupakan bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Ahli-ahli sains telah membahagikan kawasan daratan kepada beberapa buah benua. 2.2 Zaman air batu. Zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan, diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglesiaran iaitu kecairan air batu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glesier. Tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Tahap yang kedua, 250 hingga 80,000 juta tahun.
Dan tahap yang ketiga, 10,000 juta tahun. Perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Tahap zaman air batu. Pertama adalah zaman Miocene. Zaman Miocene dipercayai berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung-gunung yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Mamalia telah wujud dan berkembang di bumi. Begitu juga dengan hidupan di laut dan di air. Suhu dunia juga panas dan kering. Seterusnya yang kedua adalah zaman Pliocene. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlaku penyejukan global zaman Miocene yang lebih panas. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Dataran tinggi terbentuk pada zaman ini seperti di Colorado, Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Grand Canyon. Zaman yang ketiga ialah zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Pada zaman ini, glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga kini. Manusia dipercayai telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara iaitu di pentas Sunda sekitar 50,000 tahun dahulu. Dan zaman yang terakhir ialah zaman Holocene. Zaman Holocene ialah zaman yang bermula sejak 10,000 tahun dahulu hingga kini. Pada masa ini berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Roda dan tulisan kuniform dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Setelah itu, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. Gambar berikut menunjukkan salji yang meliputi kawasan pergunungan. Pada zaman air batu, salji menjadi mampat membentuk air batu. Proses ini memakan masa jutaan tahun. Tahukah murid-murid, Milutin Milankovic merupakan sarjana sains berbangsa Serbia yang terkenal dengan teori Milankovic. Menurut teori ini, pusingan bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya pelbagai perkembangan pada zaman air batu. Setiap kali bumi menghampiri matahari, suhu bumi menjadi panas dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. 2.3 Garis masa zaman air batu. Berdasarkan garis masa zaman air batu di atas, kita dapat melihat tempoh masa setiap tahap zaman tersebut. Ahli paleontologi yang mengkaji sejarah bumi berpendapat bahawa hidupan di bumi bermula sejak 545 juta tahun dahulu. Kewujudan hidupan seperti kepelbagaian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui seperti dalam garis masa di atas. Berdasarkan garis masa di atas, dapat dilihat perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempoh masa. Setakat ini sajalah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid yang telah menonton video cikgu. Jika murid nak menonton video cikgu kembali, pergi ke channel cikgu Fazina Fazil 83. Sehingga kita jumpa lagi. Bye!